Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail wa sakhkhara asy-syamsa wal qamar kullu yajri li ajalin musamma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita umur yang panjang dan masih diberikan lagi kesempatan untuk kita terus untuk memperbanyakkan amal ibadah kita. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan usia yang diberikan ini dapat kita pergunakan sebaiknya dalam setiap saat dan setiap masa dan setiap hari. Bagaimana kita ketahui begitu besarnya limpahan rahmat pada kita, yang mana sebagaimana saya bacakan tadi, bahawa dalam pergantian hari dan malam, di mana matahari bertukar dengan bulan, semuanya itu adalah ketentuan li ajalin musamma yang telah ditetapkan. Jadi insya-Allah, marilah kita sama-sama merenung kembali sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dalam ayat Al-Hasy ayat 18 yang selalu kita baca. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah, yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah dia perbuatkan, apa yang telah dia sediakan untuk hari esok, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Dari ayat ini jelas kita sebagai manusia diperintahkan oleh Allah agar menyiapkan bekal untuk hari esok. Yang dimaksudkan bekal di sini berupa keilmuan yang benar, berupa amalan yang sah, berupa i'tiqad yang sahih. Dengan itu, insya-Allah, dengan bimbingan dan petunjuk Nabi Muhammad Rasulullah SAW, mudah-mudahan dengan bekal yang kita sediakan tadi, kita mendapat menjadi umatnya dan akan mendapat syafaahnya. Adapun kehidupan kita di dunia ini, hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam menjalaninya dengan melakukan apa jua pekerjaan, baik itu hal pekerjaan dunia, lebih-lebih lagi pekerjaan hari akhirat, untuk kita sediakan saham dan modal kita untuk hari akhirat. Dalam urusan dunia ini, kita umat Islam janganlah kita ketinggalan daripada dengan golongan yang bukan Islam. Lebih-lebih lagi daripada golongan muda yang mempunyai semangat yang kuat, mempunyai pemikiran yang jauh. Kalau jika orang Islam, mereka tidak membuang-buangkan waktunya dalam hanya untuk bersonok suka, kita yang Islam ini lebih lagi lah. Kerana kita umat Nabi Muhammad adalah sebagaimana yang kita ketahui, khairun nas ukhrijat linnas. Kita adalah sebaik-baik manusia yang dikeluarkan untuk umat manusia, untuk menjadi contoh kepada umat yang lain. Tetapi yang berlaku pada hari ini, kenapa umat Islam kita lihat tidak menjadi pemain, bahkan hanya menjadi penonton. Baik apa juga bidang yang kita lihat, seolah-olah kita tidak terlibat dengan secara aktif, sekadar pasukan simpanan sahaja. Sama ada dalam bidang ekonomi, kita lihat negeri kita kaya raya, mewah, insya-Allah tak mungkin akan berlaku kelaparan. Walaupun negara-negara lain di tengah era wabak COVID kini menghadapi gejolak sosial yang macam-macam,
Tapi negara kita yang kaya masih lagi mampu untuk memberikan perbelanjaan untuk menampung kehidupan rakyatnya. Walaupun timbul kalangan tertentu yang tidak berpuas hati. Saya di sini tidak hendak memperkatakan bagaimana urusan kebijaksanaan di kalangan pemimpin untuk memberikan satu kaedah kehidupan yang terbaik kepada rakyat masing-masing. Hal ini memang kita perhatikan. Kalau kita lihat, baginda Rasulullah sendiri telah memberi petunjuk kepada kita. Zaman Rasulullah sendiri berlakunya krisis air. Apabila air tidak ada, maka ketergantungan orang Islam ini, lebih-lebih lagi kalangan yang susah, ya, maka mereka terpaksalah membeli air daripada kalangan orang Yahudi di kota Madinah pada masa itu. Tapi nak menunjukkan kepada kita bahawa bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah ini antaranya yang paling terbaik, sahabat yang 4, itulah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan Sayyidina Ali, ya, berusaha untuk menyelesaikan ketergantungan penduduk Islam masyarakat Madinah kepada Yahudi dalam permasalahan untuk mendapatkan bekalan air. Tapi biasanya wadi di Madinah ini memanglah, kalau kita perhatikan, Madinah tempat yang subur, dan tetapi kebanyakannya dikuasai oleh golongan Yahudi. Walau bagaimanapun, bila kita mempunyai pemimpin yang bijak, pemimpin yang berpandangan jauh, pemuda yang mempunyai semangat yang kuat dan tidak mudah menyerah kalah dan tidak mudah patah mental apabila diperolokkan. Memang sekarang kita lihat bagaimana generasi muda kita telah dikreat, diolah, dijadikan satu generasi yang penuh dengan kelalaian, yang hanya hidup mereka mencari hiburan untuk keseronokan. Sedangkan pemuda ini adalah satu aset yang cukup besar untuk masa hadapan. Kalau pemuda pada hari ini kita perhatikan lemah dan tidak berdaya, maka kita tunggukanlah kehancurannya di masa hadapan. Jadi saya nak jelaskan di sini bahawa Sayyidina Osman adalah seorang ahli perniagaan yang cukup pintar dan bijak. Ya, ketika dia mula mencari jalan ikhtiar, masalah umat Islam ini masalah kita bersama. Ya, jadi Sayyidina Osman mengambil daya usaha ataupun inisiatif dengan berjumpa dengan seorang Yahudi, tuan punya sumber air, sebuah sumur ataupun telaga di kota Madinah. Ya, dia datang dengan memberikan tawaran, "Hai Yahudi, lah ni, ya, hang jual dah sumur hang pada aku." Yahudi itu kata, "Mana boleh jual, hampa orang Islam." Jadi bila orang Yahudi itu cakap macam tu, jadi Sayyidina Osman dah tahu memang mereka tidak akan sekali-kali memberikan sesuatu yang menguntungkan. Tapi Sayyidina Osman ni, dia merupakan seorang hartawan yang cukup kaya, tapi bukan atas dasar untuk dibanggakan, bukan dasar untuk ditunjukkan, untuk menonjolkan kehebatan, sebagaimana kebanyakan kalangan-kalangan pemimpin, ya, yang biasanya ialah ada setengah tak ramai, ya, yang lupa diri bila dah kaya, lupa bahawa hakikatnya dia adalah diamanahkan, ya, untuk mengolah, ya, kekayaan ini untuk disampaikan kepada rakyat secara merata, bukan untuk menumpukkan harta, ya. Tapi apa yang berlaku hari ini terbalik. Jadi demikianlah berlakunya, ya, apabila tidak ada pegangan iman, tidak ada kekuatan akidah, tidak ada ilmu adab di dalam jiwa kita, maka kita bertindak, ya, ikut suka aku, ya, aku kaya, duit aku, harta meradak aku. Itu yang menjadi masalah. Jadi apabila Sayyidina Osman, ya, tidak dapat kalau atas dasar nanti, maka beliau pun berjumpa dengan Yahudi itu. Begini, saya datang kepada kamu bukan untuk itu, tapi untuk sama-sama kita berkongsi modal. Kalau hang berkongsi dengan aku ini, hang lebih kaya lagi.
Macam mana? Dah ni, hang bagi kat aku setengah. Aku beli setengah, kalau dah tak boleh jual satu, sebuah telaga tu, hang jual setengah. Ya. Jadi, Yahudi kata, berapa harganya? Kalau harga pasaran misalnya kata, kan? 100,000 dinar misalnya, ataupun 1,000 dinar. Tapi Sayyidina Osman, demi untuk orang Islam, walaupun kekayaan setengah pada kekayaan dia tawarkan juga. Tapi kalau harga pasaran 1,000 dinar, aku tawar kepada berapa yang mau. Ya. Kalau tawar sekali ganda, memang dah untung besar daripada pasaran itu. Sayyidina Osman ni menawarkan, ya, yang mana harga yang ditawar tu tak mungkin ditolak oleh Yahudi itu. Ya. Bukan atas dasar untuk keuntungan dia, tapi atas dasar untuk kemaslahatan umat Islam. Ini yang mesti ada dalam jiwa kalau pemimpin yang benar-benar ikhlas, yang bukan untuk mengutamakan diri dia, bukan untuk, ya, merosakkan rakyat dan pengikutnya. Dan apabila ditawarkan dengan harga yang tak mungkin ditolak itu, maka Yahudi itu pun bersetuju. Ya. Okeylah ni, aku dah terima tawaran hang. Jadi macam mana? Ya. Kita nak kongsi ni, nak bagi macam mana ayat ni? Ya. Jadi Sayyidina Osman kata, kalau begitu senang saja. Dah hang setengah, aku setengah. Hang guna sehari, aku guna sehari. Hari ni untuk hang, besok untuk aku. Ya. Jadi Yahudi itu pun okey. Bolehlah, boleh. Ya. Aku untung banyak ah. Hak dulu pun, hak ni pun dah sama untung, hak ni pun untung. Hak jual kat hang pun untung lagi. Ya. Untung 3-4 kali untung. Ya, memang matlamat kehidupan orang-orang yang selain Islam ni, mereka bermotifkan hanya kepentingan duniawi, keuntungan duniawi. Tapi kita yang Islam, kalau berjiwa dengan sama dengan mereka, kita dengan mereka tak ada beza. Jadi kenapanya bahkan umat Islam makin terbelakangan kerana pemimpin-pemimpin utamakan keuntungan dunia lebih daripada keuntungan akhirat. Ya. Jadi akhirnya bersetujulah keduanya. Tapi besok, ya, Sayyidina Osman kata, aku yang mula dulu hari giliang aku. Bila esok giliang Sayyidina Osman, telaga itu, nah, dia membuat pengumuman pada seluruh penduduk kota Madinah yang Islam agar pergi membeli air. Bahkan dia tak akan ambil duit. Pergilah ambil air untuk tempoh 2 hari. Ya, buat pengumuman. Pasal besok hari hak orang Yahudi, dia akan menjual air dengan harga yang mahal. Hari ini hampa pergi ambil, siap-siap dah dah air, bawa timba besar-besar, kan? Untuk 2 hari. Kalau dulu hampa bawa satu timba, hari ini hampa bawa 2. Kan? Jadi penduduk Islam yang kota Madinah ni, semua yang dah tahu pengumuman Sayyidina Osman, hari itu mereka bawa siap-siap pergi ambil air, seorang 2 timba untuk 2 hari. Cukuplah untuk mereka, untuk bekalan 2 hari itu. Dan besoknya giliang Yahudi itu. Yahudi itu macam biasalah. Setiap timba dia akan jual dengan harga demikian-demikian. Sedangkan Sayyidina Osman, dia tidak mengambil itu. Ambil harga, bagi free. Lebih-lebih kepada orang Islam. Ya. Kita lah terbalik. Ya. Hak kedai Islam ni mahal sikit. Ya. Tapi dah. Ya. Hak kedai ni pula murah. Pekat terapa api walaupun murah sekupang. Ya, sampai orang Islam kita ni, ya, tertinggal. Tapi yang berlaku itulah, ya. Bila esok tibanya hari si Yahudi ni, tak ada orang Islam yang mai beli. Dia duk tunggu, ya, mana api habis ni. Kan? Minggu esok pula, kena hari Sayyidina Osman, orang pakat main timba ayak pula. Balik seorang dua timba agak. Sampai seterusnya, Yahudi ni tak ada kemasukan dah. Tak ada hasil dah. Lalu Sayyidina Osman tanya dia, kan? Aku macam mana? Hari aku tak ada orang mai beli. Itu nasib hang lah. Kan? Aku beli, aku nak ambil pahala akhirat. Kalau aku tu ni lah Osman. Ya? Aku jual kat hang semua. Aku jual murah-murah dah. Kan? Aku duduk tunggu pun tak ada apa. Kan? Jadi dengan itu, Sayyidina Osman beli terus telaga itu. Dengan harga yang murah pula. Ya? Dah tak kesudah. Tunggu sehari 2 hari orang tak mai beli ayak dah macam biasa. Kalau tidak harga dia jual. Memang harga cekik kepala.
Inilah dasar ekonomi kapitalis. Jadi tuan-tuan, jadi kenapa dalam kaedahnya kita yang pertamanya dalam apa juga bidang dan apa juga perjalanan yang kita lalui, hendaklah kita bersifat bijak sebagaimana ditunjukkan oleh Rasulullah. Dengan itu saya mohon baik anak muda, bijakkanlah mengguna masa muda kita. Wanita, bijakkanlah menjaga maruah dan wibawa kita, kerana kebaikan dan keelokan sebuah negara itu tergantung kepada wanitanya. Kalau wanitanya beriman, insya-Allah. Tapi kalau wanitanya celaru, banyaklah yang jadi celaru. Kalau masa mudanya penuh dengan keseronokan, dengan rambut merah dan sebagainya, alamat masa tuanya dia akan menanggung keperitan akibat dosa yang dia lakukan. Silap-silap hari bulan, dia akan hidup sendirian, merana sendiri tanpa dipedulikan dengan sebab dosa. Memanglah Allah Ta'ala nak mengampunkan dosa, tapi sanggupkah dia melalui kehidupan dalam keadaan dicemuh, dalam keadaan sendiri, dalam keadaan tidak dipedulikan, dianggap sebagai sampah masyarakat dan sebagainya. Dengan itu, dengan menyesal yang tak sudah. Jadi insya-Allah dekat itu sebagai perbincangan kita bersama, bertindaklah sebagaimana akhlak Rasulullah, bersifat bijak dalam setiap keadaan. Walaupun bijak bukan kita untuk bijak saja, tapi biar sesuai dengan keadaan, dan gunakanlah kesempatan hidup ini dalam untuk melakukan sebanyak-banyak kebajikan dan amalan yang boleh menambahkan dana kita ataupun saham kita di hari akhirat. Astaghfirullahalazim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.